Merdeka! Assalamualaikum. So, nama saya Ahmad Mukesh. Saya merupakan student Islamic Wealth Management, pengurusan keuangan Islam di Uniza. So, hari ini saya nak interview, saya nak ada sedikit chit-chat atau bola-bola santai bersama dengan dua individu yang berjawatan besar juga dalam Uniza. Okay. So, untuk panel first, kita ada Muhammad Syariman. Dia merupakan ketua penerangan dan juga setiausaha cawangan daerah dia di Johor. So yang kedua kita ada panel Maulana. So Maulana ni orang yang hebat juga sebab izinkan saya senang kaki. So Maulana ni orang yang hebat juga sebab dia jawatan dalam kabinet IWMSA, Islamic Wealth Management Student Society. Apa nama dia? Dia juga dia juga merupakan bendahari untuk siswa-siswi correctional badan core uniform di Uniza. So memang hebat ada orang ni. So hari ni saya nak temu ramah dia pasal kestabilan politik. So tajuk besar untuk podcast ni merupakan pengaruh pilihan raya terhadap kestabilan politik di Malaysia. Okay. So untuk memulakan podcast, saya akan tujukan soalan kepada dua individu ni, and then dia akan jawab. So saya nak tanya untuk Syariman. Okay, so Syariman, saya nak tanya apakah pendapat anda tentang sistem politik negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Amir, saudara Mau. Okey, soalan tadi kestabilan politik di negara. Okey, dia begini. Sejak daripada tahun 1957, pilihan raya pertama diadakan tahun 55. Sejak itu kita dapat tengok kestabilan politik negara kita memang stabil lah ketika itu. Ya, sebab semua rakyat tidak kira mengira Cina, Melayu, India sama-sama mengundi untuk memilih kerajaan yang stabil. Okay. Kerajaan ketika itu sangatlah mementingkan kebajikan rakyat. So pada itu rakyat semua suka ada kerajaan itu tak? So sekarang ni sejak PL14 kita dapat tengok kestabilan politik negara kita makin lama makin goyah. Sebab apa? Sebab kerajaan yang ada pada negeri itu 60 tahun lebih dijatuhkan dengan satu pangkah. Kita pangkah tu jatuh kerajaan. Sebab rakyat jatuh tak kerajaan itu. Apabila berlaku perkara tersebut, perbankan pada ketika itu memang nampak macam tak boleh sangat kan, tapi ada juga usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan. So dekat situ kita dapat tengok lah kestabilan politik ni dia makin lama makin teruk. Lepas tu macam apa kata tu, macam kapal yang kapal ada dua nama dia kan, ada dua nama dia, dua kepala, tapi satu kepala tu dia macam begitu sikit nak lawan kepala dia yang besar. Tak berapa macam dalam kerajaan dalam kerajaan satu kapal dia nama dia dalam kerajaan, pemangkaan dalam kerajaan. Kalau itu berlaku dalam kerajaan, maka dia memang tak stabil lah. So based from apa yang Syariman cakap, saya tanya Syariman on percentage peratus kadar kestabilan politik kat negara sekarang ni dalam berapa persen dia punya keoptimum dia punya kestabilan politik? Kalau untuk dalam konteks yang sekarang ini, kerajaan perpaduan yang katanya kerajaan yang dilebuhkan di pintu istana, bukan pintu belakang, bukan tembok atap. So mungkin dia punya persen untuk
kerajaan ni bertahan mungkin dalam 70-80 macam tu. Sebab ada juga orang dalam kerajaan sendiri, dalam blok kerajaan sendiri ada usaha nak menjatuhkan kerajaan sekarang. Dia pakat dengan parti pembangkang. So kita tengok yang baru-baru ni ada dalam viral katanya langkah Dubai. Semua ahli parlimen katanya pergi ke Dubai berbincang nak jatuhkan kerajaan. Macam langkah Sheraton berlaku pada 2020 silap. So memang sekarang ni kita boleh tengok lah yang politik yang Malaysia ni tak optimum 100%. Ya, sebab bukan daripada pandangan Syarifah saja. Daripada pandangan saya sendiri pun, kalau saya tengok kan, apa-apa yang jadi dalam kabinet pimpinan memang dia tak berapa lah efisien sangat. Macam tu. Maybe faktor atas keselesaan diri sendiri, tak pun faktor kuasa, kita tahu kan. So untuk saudara Maulana, dia tidak berjangka. So saya nak tanya saudara Maulana, boleh tak saya dapatkan pandangan Maulana tentang pemimpin negara sekarang ni, macam pemimpin yang ada lah, macam mana diorang punya kejayaan, tak pun diorang punya sumbangan ke yang boleh mempengaruhi kesedaran politik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada penjemputan dan menyebut saya. Walaupun saya ni memang sangat tidak layak untuk menyebut kali ini, jauh sekali untuk terjun ke dalam bidang politik ini. Okey, first sekali soalan tadi pasal pandangan tentang sistem politik Malaysia. Okey, so pandangan saya sebenarnya kita Malaysia adalah Islam yang agama rasminya adalah Islam. So terus sekali dari segi politik pun, apa yang saya perhatikan sangat jauh daripada sistem Islam itu sendiri. Sebab apa, pada zaman Nabi kita semua tahulah lepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka membuat satu sistem iaitu musyawarah. Itu sistem di mana melatih pemimpin daripada kalangan para sahabat yang hebat dari segi sasiah, sehingga ekonomi dan sebagainya. Okey, so memang tak dapat jauh sekali daripada politik Islam. Tapi yang saya perhatikan pada zaman sekarang, apa yang terpias daripada penjejahan zaman British. Okay. So pada zaman British kita tahu Mary Union dan sebagainya, terlalu banyak musuh-musuh Barat dalam politik kita. So dia akan pemimpin betul keputusan macam bukan daripada konteks Islam kan. Betul. Dan selain Islam, parti dari Islam itu adalah tidak sangat bertentangan dengan Islam sebab dalam parti ini agama Islam tapi berpecah. So masing-masing dapat kuasa untuk memerintah. Pada pendapat saya, kalau seseorang itu menjadi sama ada pembangkang ataupun pemerintah kerajaan kabinet, mereka mestilah bersama-sama ya untuk yang pertama apa? Untuk membangunkan negara Malaysia dan berjaya gitulah. So pada pandangan saya, antara banyak-banyak pimpinan kerajaan pada zaman sehingga sekarang, saya rasa sekarang ni adalah yang terubah. Ya, okey. Sebab maybe benda tu berlaku, maybe banyak kan, dan sekarang kita tengok banyak kaum. So untuk berdiri atas nama negara Islam tu, dia tak mustahil, cuma dia akan jadi sedikit susah sebab ada wujudnya berbagai agama, berbagai kaum. So untuk soalan last saya nak tanya, ini general punya soalan lah, which is maybe dulu dia jawab, kalau seorang jawab pun boleh juga. So saya nak tanya kan, kita punya tajuk pasal pilihan raya. Okay, so how far pilihan raya tu mengubah persepsi masyarakat untuk macam memilih satu pimpinan yang betul. So saya nak tanya pendapat lah, pilihan raya macam mana dia pengaruh kestabilan politik negara kita? Okay, pilihan raya mempengaruhi kestabilan politik negara. Okay, daripada perkataan itu kita dapat tengok kestabilan politik amat penting untuk sesebuah negara. Sebab
Kestabilan politik itulah yang menentukan masa depan ataupun nasib sebuah negara itu maju atau tidak, ekonominya berkembang atau tidak, dan sebagainya. Dan dalam konteks pilihan raya ini kita dapat tengok anak-anak muda, undi anak muda itu penting. Sebab generasi muda yang akan mencorakkan masa depan negara. So kita sebagai young generation kena minta peran yang penting dalam membentuk kerajaan. Kita jangan, oh aku tak tahu pasal kerajaan ni, aku tak suka pasal pilih kerajaan ni, aku tak suka pasal parti politik. Jangan. Kalau tak suka, jangan cakap tak suka dan tak ambil tahu terus. Sukanya ambil tahu sikit-sikit, walaupun dia sikit tapi at least tahu. Ya, dia melibatkan diri sendiri juga. Dan itu efek negara sendiri. Balik-balik in the future kita juga yang maybe dalam kabinet pimpinan, tapi kita juga yang duduk bawah kabinet pimpinan kita pilih. So untuk Mau lah, kalau Mau ada nak jawab apa pasal pengaruh pilihan raya terhadap politik. Okay, first sekali sejak daripada apa ni termaktumnya, iaitu bahawa umur 18 tahun hingga 20 sudah boleh mengundi, kita dapat tahu bahawa peranan undi muda muda ini sangat kuat, sangat memberi kesan yang besar. So bagi saya, diorang perlu mendapat pendidikan ataupun sedikit sebanyak tahu tentang politik Indonesia ini, supaya mereka tidak salah memilih dan akan merugi jari kepada mereka sendiri. Okay, so kita sebagai pengundi ni bertanggungjawab lah. Setiap pengundi itu adalah tanggungjawab kita. Setiap pengundi itu pun akan memainkan peranan sebab ada kerajaan ini mereka atau kerajaan lain. So itu yang saya pesan kepada semua rakyat muda untuk jika dah yang mengundi lah untuk masa depan negara kita. Penting, undi penting undi. So kita dengar penjelasan daripada dua pihak. So kenapa saya jemput dua orang panel ni? Firstly, saya dapat tahu perspektif daripada seorang politician and also seorang pelajar. Kita dapat tengok perspektif memang jauh berbeza dengan konteks kalau kita jadi pelajar biasa. So untuk pihak Maulana pula, kita dapat tengok macam mana cara perspektif seorang pelajar yang berada di bawah pengaruh kepimpinan. Kita dapat jawatan yang tinggi, dia majlis tertinggi IMSC, dia juga berdahari dalam siswa-siswi profesional. So kita boleh tengok kan dapat profesional dia, cara berfikir dua individu ini. So saya rasa setakat itu sahajalah soalan-soalan yang saya nak kemukakan, soalan-soalan yang nak dibincangkan. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita buat lagi santai. So memang fun lah dengar orang yang macam educational untuk membuat pasal tajuk ni. So okay, so terima kasih sekali lagi Saudara Maulana dan Syariman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.